Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan PDPR pada hari ini, mata pelajaran Al-Lughatul Arabiyyah lil Fasli Khas, Darsu As-Salis, Naibul Fa'ilu wa Ahkamuhu. Mata pelajaran bahasa Arab bagi darjah khas, iaitu pelajaran yang ketiga di bawah tajuk Naibul Fa'il wa Ahkamuhu. Maksudnya ialah Naibul Fa'il dan hukumnya. Okey, bersama dengan saya Ustazah Nurlihana binti Hani, dan ini adalah paparan kitab darjah khas. Boleh rujuk kita muka surat 28 hinggalah muka surat 30. Hayya nabda'u bidu'a. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah, kita akan mulakan pelajaran kita, tajuk Naibul Fa'il wa Ahkamuhu. Okey, para pelajar boleh rujuk kita bahasa Arab darjah khas muka surat 28. Okey, baiklah, kita kenal dulu, ulang kaji semula al-fi'il, fa'il dan juga maf'ul bih. Okey, al-fi'lu ni maksudnya ialah perbuatan. Contohnya ialah fataha, maksudnya telah membuka. Al-fa'ilu, fa'il maksudnya pelaku, orang yang buat. Okey, dan al-maf'ul bih ni ialah perkara yang kena lakulah, apa yang dilakukan. Okey, contoh ayatnya fataha al-amilu ghita'at-tilai, maksudnya telah membuka pekerja itu tin cat. Jadi siapa yang buka tin cat tu ialah seorang pekerja ataupun al-amil. Okey, jadi ini ayat yang lengkap lah, mufidah, ada fi'il, fa'il dan maf'ul bih. Tapi kita nak belajar hari ni tajuk naibul fa'il. Bila ditukarkan fataha ni yang fi'il, dia akan menjadi futiha. Okey. Jadinya al-amil ni, al-amil fa'ilnya ini akan dihazafkan ataupun dalam bahasa Melayu akan dibuang. Okey, maksudnya kat sini naibul fa'il ni adalah satu ayat yang kita tidak ketahui siapakah pelakunya, siapa fa'ilnya, siapa orang yang buat. Jadi dia cuma ada fi'il dan juga maf'ul bih lah. Okey. Contoh ayatnya dia jadi futiha ghita'u at-tilai. Dia akan berubah baris lah. Okey, mengikut keadaan sama ada fi'il madi ataupun fi'il mudhari'. Contoh di sini ialah fi'il madi asalnya fataha menjadi futiha. Al-amil kita buang sebab tak tahu fa'ilnya. Okey, dan terus menjadi ghita'u at-tilai. Okey, ini ayat bagi contoh naibul fa'il. Okey, itu pengenalan naibul fa'il ya. Baiklah. Seterusnya kita pergi kepada contoh-contoh ayat fa'il yang lil maklum dengan lil majhul. Okey, maklum ni maksudnya yang ada fa'il, yang kita ketahui siapa orang yang buat. Naibul fa'il ni maksudnya kita tak tahu. Tak ada pelakunya, tak diketahui siapakah pelakunya. Sebab tu dinamakan majhul, tidak diketahui. Okey, ada beberapa contoh ayat di sini, boleh rujuk kitab juga muka surat 28 hingga 29. Okey, contoh ayat pertama, fataha al-amilu ghita'a at-tilai. Okey, maksudnya apa? Kat sini bahasa Melayu telah membuka pekerja, seorang pekerja penutup tin cat. Okey, jadi kita tahu siapa fa'ilnya, yang membukanya ialah al-amil, iaitu seorang pekerja. Okey, seorang pekerja. Ini dia ada fa'il lah sebab dia maklum. Okey, kalau contoh yang kedua, ayat bagi naibul fa'il yang majhul yang kita tak tahu. Okey, dia akan menjadi, asal tadi fataha, dia akan menjadi futiha, barisnya berubah. Okey, jadi futiha, huruf pertama jadi baris depan, huruf kedua sebelum akhir dia jadi baris bawah. Jadi futiha ghita'u at-tilai. Okey, at-tilau. Okey, maknanya dibuka penutup tin cat. Okey, contoh yang kedua, ayat yang kedua. Okey, ba'a at-tajiru at-tilau. Okey, ba'a at-tajiru at-tilau. Dia akan jadi bi'a. Okey, maknanya dia punya fa'ilnya kat sini, pelakunya tak ada. Dihazafkan ataupun dibuang lah. Untuk kalau lil majhul. Okey, ni tak ada. Dia jadi ba'a akan berubah menjadi bi'a. Okey, kalau contoh ayat seterusnya, sabba al-amilu. Yang sabba dia akan berubah jadi subba. Okey. Ni dia punya tengah ni, dia punya fa'il pun dihazafkan. Ayatnya akan menjadi subba. Harraka al-amilu at-tila'a. Okey. Harraka
Okey, dekat harokah pun sama juga. Fa'ilnya kita hazafkan, kita buang. Okey, yang ni pun tak ada. Okey, bila harokah berubah akan menjadi hurrika. Okey, hurrika. Ya'huzu, okey, ini contoh fi'il mudhari'. Yang tadi semua fi'il madhi, yang ni fi'il mudhari'. Okey, fi'il mudhari' sebab dia ada mula huruf ya di hadapan dia. Okey, ya'huzu al-amilu. Okey, ya'huzu ni dia akan berubah menjadi yu'hazu. Yu'hazu. Okey, dia akan menjadi yu'hazu. Dia jadi baris depan, huruf kedua sebelum akhir berbaris atas. Okey. Itu contoh-contoh ayat baik ayat yang fa'il lil maklum dengan fa'il lil majhul. Okey, maksudnya dekat sini kita nak belajar hari ni tajuk naibul fa'il. Okey, satu ayat yang tidak diketahui siapakah pelakunya. Kalau fatahah maksudnya membuka, bila futiha dia akan menjadi dibuka. Okey, kalau bang'a membeli, bi'a dibeli, dan seterusnya begitu. Okey. Okey, baiklah. Seterusnya, kita pergi kepada, tadi tu baru pengenalan dia. Tu mukadimah dia. Okey, kita nak pergi kepada pengertian. Okey, saya ikut susunan dalam kitab ya. Okey, dalam kitab bahasa Arab, boleh rujuk kitab bahasa Arab, muka surat 29. Apakah itu naibul fa'il? Huwa ismun marfu'un yaqa'u ba'da fa'ilin mabni lil majhul. Wa yahillu mahallal fa'il ba'da hasfihi. Okey, maksudnya kat sini saudara bagikan. Okey. Naibul fa'il ni ialah kata nama. Okey, kata nama yang berbaris hadapan yang terletak selepas fi'il. Kan macam tadi dia fi'il dulu, tengah-tengahnya fa'il. Okey, jadi dan dia adalah mabni lil majhul yang tidak diketahui siapa pelakunya dan berada di tempat fa'il, ini pelaku selepas dibuang fa'ilnya. Macam contoh ayat tadilah yang kita dah belajar kan. Maknanya fa'ilnya dekat tengah-tengah tu dibuang. Okey, maka dia akan berubah menjadi naibul fa'il. Macam contoh ayat kat sini, jadi fatahah kan, dia akan menjadi futiha. Okey, dan naibul fa'ilnya dah tak ada. Dia akan menjadi futiha ghita'u at-tilai. Maknanya dibuka tin cat itu. Tak tahu siapa yang buka. Okey, Ustazah harap jelas, pelajar boleh faham. Okey, seterusnya. Apakah dia hukum naibul fa'il? Naibul fa'il ni dia ada hukum. Okey, ahkam naibul fa'il ada 3. Okey, yang pertama kita tengok bersama-sama yajibu an yurfa'. Yajibu an yurfa' maksudnya kat sini wajib dalam keadaan marfu'. Marfu' ni apa Ustazah? Marfu' ni ialah dalam keadaan baris hadapan. Okey, dalam keadaan beberapa hal. Okey, yang kedua, okey, asani an yakuna fi'lu muta'addiyan aw laziman. Maknanya dia boleh berlaku. Naibul fa'il ni boleh berlaku pada fi'il lazim dan juga fi'il muta'addi. Lazim dan muta'addi ni kita dah belajar. Fi'il lazim ni fi'il yang tetap, muta'addi ni fi'il yang memerlukan kepada maf'ul bih. Okey, seterusnya. Yang ketiga, yang ketiga, an tataghayyarahul fi'li inda bina'ihi lil majhul. Maksudnya apa? Akan berlaku perubahan bentuk fi'il semasa dalam bentuk fi'il majhul. Akan berlaku perubahan. Nanti kita akan pergi kepada contohnya. Okey. Okey, kita lihat ahkamun naibul fa'il yang ada 3 tu, kita pergi kepada yang pertama. Okey, yajibu an yurfa'. Okey, wajib dalam keadaan marfu' lah. Okey, depan. Okey, contohnya ni ayat Ustazah beri. Futiha al-babu. Okey, ataupun quri'a al-Qur'anu. Futiha ni asalnya fataha. Fataha. Jadi futiha. Fataha maksudnya membuka. Futiha dibuka. Dibuka apa? Dibuka pintu itu. Okey, kalau yang ni asalnya qara'a. Qara'a telah membaca kan? Okey, dia akan jadi quri'a, dibaca. Dibaca Al-Quran itu. Siapa yang baca tidak diketahui. Itu dinamakan naibul fa'il. Tak tahu siapa pelakunya, lil majhul. Okey, ini bagi hukum yang pertama. Kita pergi hukum seterusnya. Okey, hukum yang kedua ialah an yakuna fi'lu muta'addiyan aw laziman. Maknanya dia boleh berlaku dalam keadaan fi'il muta'addi ataupun fi'il lazim. Okey, contoh kalau fi'il muta'addi kutiba ad-darsu. Okey, ditulis pelajaran itu. Duhila ilal hamam. Ini contoh fi'il lazim. Okey. Okey, kita pergi kepada hukum yang ketiga. Okey, hukum yang ketiga, an tataghayyarahu fi'li inda bina'ihi lil majhul. Okey. Okey, maknanya dia akan berubahlah ikut kepada fi'ilnya. Okey, kalau kita tengok contoh fi'il madhi, yudammu awaluhu. Okey, yudammu awaluhu wa kusira ma qabla akhirih.
Okey, contohnya kat sini asalnya fataha. Kalau fi'il madi, madi ni maksud apa? Fi'il yang dah berlaku ataupun past tense, dah berlaku. Fataha telah membuka. Bila dia jadi, kita ubahkan dia jadi lil majhul, tak tahu fa'ilnya, dia akan jadi futiha. Apa alamatnya kita nak tahu? Dia kata di dhammah, maknanya baris depan pada huruf awal. Huruf pertama baris depan. Dan dibariskan bawah pada huruf sebelum akhir. Huruf kedua sebelum akhir huruf ta kan? Okey, jadi ta ni baris bawah. Okey, kalau contoh lain saya bagi kataba. Katalah contoh kataba kan? Okey, bila berubah dia akan jadi apa? Kutiba. Maksud macam gitu. Huruf pertama baris depan, huruf kedua baris bawah. Huruf kedua sebelum akhir baris bawah. Macam tu Okey, itu bagi fi'il madi yang dah berlaku. Bagi fi'il mudhari' maksudnya apa? Perbuatan yang sedang berlaku ataupun akan berlaku. Okey. Fi'il mudhari'. Apa dia punya contohnya? Okey, yudhammu awwaluhu wa yuftahu ma qabla akhir. Maksudnya apa? Dibariskan kalau ada huruf tu dhamma, okey, dibariskan depan pada huruf yang pertama, huruf awal, dan dibariskan atas. Yuftah ni baris atas sebelum huruf akhir. Contohnya kat sini, yaftahu. Dia akan berubah menjadi yuftahu, iaitu huruf pertama baris depan, ni huruf pertama. Okey, huruf kedua sebelum akhir, huruf apa yang sebelum akhir? Huruf akhir kan? Jadi kedua sebelum akhir ni huruf ta. Huruf ta dia jadi baris atas. Ni huruf kedua. Okey, jadi apa yang bezanya? Kalau madi, huruf pertama baris depan, huruf kedua sebelum akhir baris bawah. Kalau mudhari', huruf pertama baris depan, huruf kedua sebelum akhir baris atas. Itu nak membezakannya. Okey. Okey, kita pergi kepada tatbiqat. Okey, kita pergi pada tatbiqat latihan kita pada hari ini. Ma huwa naibul fa'il? Maksudnya apakah maksud ataupun pengertian naibul fa'il? Okey, yang kedua, uktub salasa ahkam naibul fa'il. Tuliskan 3 hukum naibul fa'il. Okey, tadi saya dah terangkan. Boleh rujuk dalam kitab dan juga dalam video ini. Dan yang ketiga, hawil fi'il mabni lil ma'lum ila fi'il mabni lil majhul. Maknanya dia suruh tukarkan. Tukar yang ni semua lil maklum, kita dah tahu dah siapa pelaku. Tukarkan kepada lil majhul. Okey, jadi kalau kita nak tukar, macam mana caranya? Senang sahaja. Okey, yang itu saya tunjuk contoh pertama. Pertama sekali, fataha al-amilu. Okey, amilu kita kena pasti fa'ilnya mana? Fa'ilnya al-amilu. Yang ini pekerja. Yang ini kita hazaf, kita buang. Kita ambil fataha. Ni fi'il madi, kan? Okey. Fi'il madi dia akan jadi huruf. Okey, kita salin dulu. Futiha. Huruf pertama baris depan, huruf kedua sebelah akhir baris bawah. Lepas tu salin je terus. Futiha, ghita'u, at-tilai. Okey, tulis macam cantik lah. Maknanya al-amil ni dah tak payah salin, tak payah tulis. Okey, sebab dia naibul fa'il lil majhul. Dan seterusnya boleh buat ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Okey, setakat ini saja pelajaran kita pada hari ini. Kita baca doa selepas belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'alimtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilahi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Amin. Syukran jazilan wa ila liqa'. Semoga kita berjumpa lagi masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.